go, go. Sila was-was na ngayon kisaro, nandidas-das datang iba't rindu. Halimutan, malang biru, silakan kalau benar-benar jago. Ayo, Filem ini mengetengahkan Will Smith sebagai watak utama dan Jada Smith sebagai anak kepada Will Smith. That's my money. How is somebody Ia just take my diadaptasikan money? daripada sebuah kisah benar yang pernah berlaku. Kisah ini berlaku pada tahun 1981 di San Francisco yang menceritakan tentang kesusahan dan keperitan sebuah keluarga dalam menjalani kehidupan seharian. Chris Gardner telah melaburkan semua wang simpanan keluarganya untuk membeli mesin pengimbas ketumpatan tulang mudah alih dalam jumlah yang banyak. Gardner beranggapan bahawa alat tersebut berpotensi tinggi untuk dijual kerana ia adalah lebih bagus daripada mesin yang sedia ada di hospital sekarang. Tetapi, harga mesin tersebut yang 2 kali ganda lebih mahal dari mesin sedia ada menyebabkan para doktor lebih cenderung menggunakan mesin sedia ada berbanding membeli mesin baru dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini demikian menyebabkan Gardner sukar mencari pembeli kepada mesin mudah alih tersebut. Kegagalan Gardner menjual mesin tersebut menyebabkan mereka terpaksa berhutang dengan tuan rumah dan melambatkan pembayaran yuran penjagaan anaknya. Isteri Gardner iaitu Linda sangat tertekan dengan situasi ini dan akhirnya mengambil keputusan untuk berhijrah ke New York. Pada suatu hari, dia berjumpa dengan seorang broker saham berkereta mewah dan berjaya. Gardner sempat bertanyakan rahsia kejayaannya. Gardner berazam untuk menjadi seperti broker saham tersebut kerana Gardner yakin dia juga mempunyai kelebihan iaitu bagus dalam nombor dan bagus dengan orang ramai, sama seperti broker saham tersebut. Gardner mendapat peluang untuk menjadi broker saham. Dia berpakaian kusut masai bagi temu duga sebelum ditawarkan kursus dan latihan amali. Walaupun dia datang dengan keadaan yang tidak terurus, tetapi keyakinan dalam diri Gardner menyebabkan dia berjaya menarik perhatian pengurus-pengurus. Semasa tempoh percubaan dilakukan, Gardner bekerja keras dalam memastikan dia berjaya menjadi seorang broker saham. Dia membangunkan cara yang lebih efisien untuk menelefon bagi mendapatkan pelanggan. Di penghujung cerita, Gardner telah dipanggil dalam mesyuarat dan dari situ dia mendapat berita bahawa dia telah berjaya dan diambil bekerja di Dinwiddie sebagai pekerja tetap. Pengorbanannya selama ini nyata berbaloi. Setelah mendapat berita itu, dia memeluk erat anaknya dan raikan bersama. Maka berakhirlah kisah filem yang diberi maksud mengejar kebahagiaan. Antara aliran yang terdapat di dalam ontologi adalah pluralism. Pluralism bermaksud kebenaran mutlak dan tetap, tidak wujud dan berubah mengikut masa dan pengalaman. Nilai ini boleh kita lihat di dalam diri Chris Gardner, di mana beliau berusaha untuk mengubah nasib beliau daripada hidup susah kepada kehidupan yang lebih baik. Epistemologi dalam filem The Pursuit of Happiness, Chris Gardner ingin berjaya dan ingin mengubah kehidupan keluarganya untuk terus bahagia. Hal ini bermula di mana Chris Gardner berjumpa dengan seorang stockbroker kaya dan berjaya dan bertanya, "Apa yang anda buat dan bagaimana anda buat?" Orang itu menjawab dengan berpengetahuan dengan nombor dan perlu baik dengan masyarakat, maka anda akan menjadi seorang stockbroker yang berjaya.
Persoalannya adalah bagaimana untuk menjadi stockbroker yang berjaya. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang Chris Gardner fikirkan, dia perlu mencari ilmu dengan bersungguh dalam nombor dan berbuat baik kepada orang sekeliling, maka akan menjadi stockbroker yang berjaya. Chris Gardner memiliki pengetahuan bahawa dengan menjadi stockbroker, dia pasti akan berjaya dan melihat dengan menggunakan panca indera bahawa hal tersebut merupakan boleh mengubah kehidupannya, sehingga ilmu yang Chris Gardner peroleh merupakan ilmu yang tepat untuk mengetahui cara mencari jalan mengejar kebahagiaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman binti Madrid. Hari ini saya akan membahaskan mengenai aksiologi. Aksiologi secara ringkasnya adalah manfaat yang kita perolehi daripada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Setiap ilmu pengetahuan itu penting jika digunakan dengan baik dan dengan tujuan yang betul. Sebagai contoh adalah apabila kita membahaskan mengenai ilmu pengetahuan tentang handphone. Dengan aksiologi kita dapat mengetahui sama ada handphone itu memberi manfaat ataupun tidak kepada kita. Dalam filem The Pursuit of Happiness, kami dapat mengaitkan nilai yang ditunjukkan oleh Chris dengan aksiologi. Sebagai contoh adalah Chris seorang bijak pandai yang sangat meminati matematik. Oleh sebab kepandaiannya, dia dapat menarik minat seorang pengurus untuk memasukkan namanya ke dalam senarai internship untuk bekerja dengan syarikatnya. Selain daripada itu, skill communication yang ditunjukkan oleh Chris menyebabkan dia disenangi oleh orang-orang penting di dalam syarikat tersebut. Terima kasih. Filem ini menggambarkan komitmen Chris yang tidak berbelah bahagi terhadap nilai-nilainya ketika dia berusaha untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Ia menyerahkan nilai semula jadi yang diletakkan pada pertumbuhan peribadi, daya tahan dan kesejahteraan keluarganya.